hapus. Okay. Assalamualaikum and good morning. Now we go into mole fraction. Mole fraction. Nak menerangkan tentang concentration, kita menggunakan unit concentration mole fraction. Mole fraction, kita menggunakan mole fraction. Okay, tengok dia punya definition. Look at the definition, highlight you punya nota. Mole fraction, ada perkataan mole. Mole fraction. Let's say kita nak menerangkan mole fraction of a solute A. Katakan dalam rautan ni, mixture ni adalah in a solution containing a solute, A itu solute, B itu solvent dia. Itu ada two components, solute and solvent. So kita nak kata mole fraction of solute. X tu untuk mole fraction. X, kita guna simbol X. X, A. Mole fraction of the solute. Okay. Apa maksudnya? Is the number moles of A, the solute, divided by the total number of solute and solvent in the mixture. Okay. Mole fraction of the solute over total mole, solute and the solvent. Mole over total mole je lah. Jadi dia pecahan lah. Mole fraction ni pecahan. Maksudnya kalau kita ada satu bahagian adalah untuk solute, katakan 1/3. Jadi solvent tu tentulah the rest lah. Iaitu 2/3 pecahan. Menjadikan dia 3/3 iaitu 1 kan. Jadi mole fraction of A campur dengan mole fraction of B adalah 1. Pecahan dia ada daripada keseluruhan 3, solid tu adalah 1/3. Keseluruhannya 3 kan. Katakan keseluruhannya 3, dia 1/3. Yang solventnya adalah 2/3. Okay. 2/3 untuk solvent. Macam itulah pecahan per pecahan. Fraction. Jadi let's say solution saya ada 0.25 mole fraction of KOH. Dilabelkan di botol tu 0.25 mole fraction of KOH. Okay, so maksudnya macam mana? Okay, ini boleh bermaksud 0.25 over 1 lah. Chemist, 0 kalau kata 0.25 mole fraction of KOH boleh bermaksud 0.25 over 1. Jadi maksudnya 0.25 tu adalah mole untuk KOH. 0.25 over 1 lah maksudnya. 0.25 mole KOH kan. Ni mole KOH 0.25. Jumlah bawah ni, jumlah mole adalah 1. Jadi maksudnya total dia tu adalah 1. Jadi 0.25 and 0.75 lah. Yang dikatakan 1 tu. Kita boleh assume macam tu maksudnya. Total dia ni, ini untuk KOH. Ini untuk water. Faham tak? We can assume 0.25 over 1. Kalau you nak buat kalau kata over 2, atas kena double lah. 0.5 over 2. Macam tu. Proportion dia 0.25 over 1. 0.25. Proportion dia 0.25. Kita boleh assume dalam satu mole pun boleh. Per satu. Kalau per satu, maksudnya atas ni mesti 0.25. Kalau you nak buat per 2, yang ni atas ni kena 0.5 lah. Tapi proportion dia 0.25 maksudnya. Yang atas ni bahagi dengan bawah
tetap 0.25. Nah, kalau you buat per 2, atas kena 0.5 lah kali 2. 0.5 over 2 menjadikan 0.25. Jadi ini kita punya assumption kita lah. Kita kata dalam 1 mol, dalam 1 mol total KOH dan H2O, there will be 0.25 KOH. Nah, atas ni adalah mol KOH. Atas ni mol KOH lah. Bawah ni adalah mol KOH dan mol air. Total dia 1. Maksudnya air must be 0.75 lah kan. Boleh faham Mole fraction. That is mole of the solute over total mole, the solute and the solvent. Jangan mole of the solute over mole solution. Mole solution tak ada. Mole solute dengan mole solvent adalah. Solution tu tak ada mole. Dalam tu adalah solute dengan solvent. Nah, bukan mole solution. Kalau kita mole solution salah. Mole solute plus mole solvent. Okey, itu mole fraction. Okey, contohnya. What is the mole fraction of copper chloride in a solution prepared by dissolving 0.3 mole copper chloride in 2 mole of water? Okey, dia dah bagi mole, senanglah kita just masuk mole lah. Kalau dia tak bagi mole, dia bagi mass kan, you kena convert into mole. So mole copper chloride kan atas, sebab dia tanya sini mole fraction of copper chloride. Jadi mole copper chloride lah. Mole copper chloride over total mole copper chloride and mole water. Jadi jumlahkanlah copper chloride and water. Okay, dapat like that. Kalau kata soalan tanya mole fraction of water pula. Jadi out of 1, kena tolaklah mole fraction of the copper chloride, dapatlah mole fraction of water. Sebab mole fraction of water plus mole fraction of copper chloride tu menjadikan 1 kan. Kalau 1 ni kita dah tahu nilai dia, pecahan dia berapa. Yang satu lagi tu daripada keseluruhan dia lah. Keseluruhannya kita buat ni per 1 kan. Okay, macam tu nah. Jadi kena careful je tengok dia tanya mole fraction of bahan apa. Jadi mole apa per dengan total mole. Alright, itu mole fraction. Okay, yang ini percent by mass. Dia labelkan weight per weight. Percent weight per weight. Nampak WW percent weight per weight. Itu percent by mass. Okay. Dia punya formula dia macam ni Dia punya definition dia. Weight percent solute is the mass of the solute. Mass of the solute divided by total mass of the solute and solvent. Ataupun solution. Mass solute over mass solution. Mass solution tu adalah mass solute plus mass solvent lah. Times 100. Unit dia must be the same atas bawah ni. Kalau unit dia atas gram, bawah kena gram. Kalau dia kilogram atas, bawah pun kilogram. Unit mesti sama. Okay, itu mass percent weight per weight solute. Dia habaq tentang kandungan solute. So mesti mass solute lah atas ni. Over mass solution. Solute and solvent. Okay, so let's say botol lautan kamu tu dia label 10% weight per weight KOH. Maksudnya KOH dia 10% saja. 90% adalah KOH ni adalah lautan aqueous, so 90% adalah water. 10% weight per weight KOH solution maksudnya dalam solution kamu ni ada 10% KOH, ada 90% water. Okay, jadi kita boleh untuk mudahkan pengiraan kita nanti dia ada mungkin related dengan calculation something kan. Untuk menyatakan kandungan KOH tu dalam mass macam mana. Kita nak nyatakan mass, mungkin nak cari mole kan. Jadi kita boleh assume. Kita assume let's say you have the mass of solution tu 100 gram. Maksudnya 100% 100 gram. Kita assume macam tu. 100% solution tu 100% solution 100 gram. Jadi kalau 10% 10 gram. Macam tu senang assumption kita. Kalau you nampak persen saja tu, maksudnya kalau kata 10% mesti maksudnya 10 gram. 90% maksudnya 90 gram. Sebab kita buat assumption ni. 100% 100 gram. Jadi mass solution tu kita kata 100 gram. Dalam tu akan ada, kalau 10% maksudnya 10 gram lah.
10 gram NaOH, 90 gram adalah air. Sebab 90%. Kan? Boleh faham tak ni? Keseluruhan solution katakan 100%, iaitu 100 gram. Macam tu assumption kita. You can just like macam ni. Tapi kena nyatakan assumption kamu lah. Assume mass of solution 100 gram. So mass of KOH will be, sebab dia 10%, 10 gram. 90%, 90 gram. Macam tu. Senang untuk calculation kita. Nanti ada calculation yang melibatkan percentage ni. Okay. Contohnya sekarang kita nak buat percent weight per weight. Okay, diberi mass solute. Ini solute dia KCl. Mass diberi. Okay, mass water diberi. Jadi formula dia tadi kan, percent weight per weight KCl. Mass of KCl over mass of KCl and mass of water lah. Mass solute dan mass solvent. Jadi perkan dia macam tu, jumlah dia dapatlah percent KCl. Kalau you nak tahu persen H2O dalam solution tu, 100 tolak 1.62 lah. Kalau you nak buat persen water dalam tu kan. You kena tengoklah soalan tanya apa. Selalunya dia tanya persen solute lah. Kalau nak tahu persen weight per weight water, so maksudnya daripada 100% tolaklah dengan 1.62 ni. Dapatlah berapa banyak air, berapa persen weight per weight dia. Maksudnya ni kita sekarang tukar kepada percent weight per weight. Yang tadi kita daripada weight per weight kita tukar kepada mass. Yang tadi saya dah habaq ni. Ini dengan assumption tu kita tukar daripada percent kepada weight kepada weight. Sekarang yang ini soalan saya bagi ni daripada weight kepada percent. Okay. Kita jalan dulu kalau tak faham lagi tanya. Okey, kalau kata persen volume per volume pun sama macam mass tadilah, persen weight per weight tadi, tapi now instead of dalam bentuk gram mass, sekarang untuk unit dia volume. Sama ada mil atau liter atau dm3 atau cm3 macam itulah unit volume. So percent volume of solute katakan, dia cakap tentang solute. Is the volume of the solute divided by total volume, iaitu volume solute and volume solvent, iaitu volume solution lah. Total volume tu volume solution times 100. Okay. So let's say you ada di botol ni ada label dia 5% volume per volume HCl. HCl dia 5% saja. 95% is water lah. HCl only 5%, 95% is water. Jadi kita boleh buat assumption. Let's say you have in the volume of solution is 100 ml. 100 ml, 100%, 100 ml. Jadi berapa ml untuk HCl? 5 ml, 5%. 95% for water. Macam tu. Itu maksudnya percent volume per volume. Boleh? Jadi maksudnya 5 ml in total volume 100 ml, iaitu water will be 95 ml. Right? Ini ada satu soalan tentang volume per volume. So 200 ml of perfume, ini solution kita ni, perfume ni lah total dia ni. 200 ml total. Contains 28 ml of alcohol. Alcohol ada 28 ml. So berapa persen is the alcohol? Jadi tentulah volume of alcohol, dia nak persen volume kan, volume per volume. 28 divided by total 200 times 100. Volume of the alcohol 28 divided by total volume 200 times 100 dapatlah 14. Okay nah. So the rest another out of 100 tu another 86% tu tak tahulah apa benda dalam tu. Alcohol only 14%. Mungkin ada lagi colouring dia, mungkin ada substance lain ke apakah Okay, next yang ini. Kamu masih dengan saya ke?
Boleh dengar kan? Okay. Sebab saya tak nampak you all. Saya takut saya cakap seorang-seorang. Saya kena tanya-tanya sikit lah. Sorry ya. Okay. Another one ni about density of solution. Density of solution. Density of solution ni penting. Density of solution is important in sebab density tu dia adalah mass over volume. Mass over volume. Jadi we are talking about density of solution. Bila you dah buat larutan tu, jadi larutan tu dia ada density dia lah, ketupatan. Density tells about how compact the solution with solid particle. Dia ketupatan, berapa banyak partikel dalam solution tu, dia cerita. Itu density. Tumpat kata banyak tak partikel-partikel solid dalam tu. Okay. Jadi density tu ada hubungan mass over volume kan? Dia punya formula. Density saya buat dalam bentuk rho macam ni. Density is mass over volume. Jadi kita sekarang ni bercakap tentang density of solution. Density of solute adalah. Density of solute ada, density of solvent pun ada. Tapi sekarang ni kita bercakap yang dia akan beri tu adalah density of solution. Jadi kalau density of solution, mesti mass ini mass solution lah over volume solution. Semua solution. Jangan density of solution tapi mass ini kamu beri mass solute. Salah. Volume solvent. Salah. Mesti semua solution. Kalau density solution, mass to mass solution. Volume solution. Take note benda ni Selalu student salah ni. Density solution mestilah mass solution over volume solution. Bukannya density solution adalah mass solute. Salah. Over volume solvent ke salah. Bukan. Semuanya mesti solution. Saya ulang-ulang ni banyak kali ni. Okay, take note yang tu mesti mass solution. Jadi kan, kadang-kadang kita nak kira molarity kan. Macam molarity dia memerlukan volume solution kan. Mol solute over volume solution. In DMQ ingat formula molarity. Jadi volume solution. Jadi kadang-kadang volume solution tak diberi. Jadi dengan itu dia akan bagi nilai density. Dia akan bagi nilai density. Kamu ada mass solution, kamu boleh cari volume solution untuk nak letakkan dalam formula molarity tu. Jadi di sini nilai density menunjukkan hubungan mass dengan volume tu. Jadi kalau kamu boleh carilah volume solution ke daripada formula ni. Nak cari mass solution ke, kena berpandukan nilai density yang diberi. Okay, contoh kat sini, saya nak tunjukkan pengiraan hubungan antara tiga-tiga ni lah, density, mass over volume ni. Kalau diberi, let's say, determine the volume. Nak ubah formula ni je lah, nak cari volume. Okay, volume solution, volume bahan ni lah, volume kerosene ni. If the mass of kerosene, determine the volume of 100 gram kerosene. Jadi mass kerosene dia 100 gram. Density-nya 0.81. Jadi berapa volume? Nak guna formula ni lah kan. Kita nak cari volume. Nilai density-nya 0. Sini saya silap Sini saya letak density. Siapa pun tak tegur saya. Sini saya letak 1.81. Sini 0.81. Okay, yang mana satu yang memberikan nilai ni? 1.81. Buka mic, madam. Tercabut. Jadi suara dia, kamu dengar tadi? Mic saya tercabut tadi. Tadi tak dengar, baru je dengar. Okay. Okay. Okay dah, okay. Okay, so 0.81 betulkan you punya nilai.
Density of kerosene ni adalah 0.81. So kita masukkan formula. Saya just nak tunjukkan you nak ubah soal ni je. Nak cari volume. Ini bukan solution lah. Ni satu liquid. Satu liquid kerosene ni. Dia pure lah. Jadi kita nak cari volume kerosene. Okay. Nak tunjukkan hubungan ni. Nak ubah soal macam mana. Kalau diberi density dan mass, jadi volumenya berapa? Boleh kita buat naik atas ni lah. Mass over nilai density. Mass bahagi dengan density 100 divided by 0.81 dapatlah volume kerosene tu dalam unit cm3 sebab dia bagi density ni dalam gram per cm3. So dia dapat volume dalam cm3. 1 cm3 1 mil lah. Okay. Okay, jadi let's say kamu ada soalan macam ni. Yang ni baru betul-betul solution. Density ni density solution. You baca soalan. Kadang-kadang you salah dari segi baca. You tak faham soalan je. Kadang-kadang tu. Tengok yang density ni dia bagi density apa. Determine the concentration iaitu molarity of HCl solution. Dia bercakap tentang HCl solution with 40% weight per weight HCl and density. Jadi density ni density berbalik kepada HCl solution lah. You ada satu solution yang dia buat concentration tu dalam percentage. 40% weight per weight HCl. Kan? 40% HCl, 60% tu adalah water. Jadi satu solution lah HCl solution. 40% HCl, 60% water. Satu solution dalam bentuk persen. Kita nak tukar ni persen ni kepada molarity. Nak tukar dia kepada concentration, molarity. Dan density-nya diberi dengan 1.03. Jadi macam mana kita nak cari molarity? Density solution ni adalah 1.03. Ini bukan density of HCl. Tapi solution tu yang kita dah buat, dah tambah air. Density solution. Dah tambah air, bukan density HCl. So you be careful. Ingat tadi density solution, mass solution over volume solution. Semua solution. Okay. Kita nak cari molarity kan? Cari molarity, ingat formula dia. Tengok balik formula. Formula dia, saya nak buat bagi highlight sikit. Okay, molarity. Molarity adalah mole over volume kan? Mole solute over volume solution. Sekejap ya, sekejap. Okay, molarity HCl solution ni, ingat molarity adalah mole solute iaitu HCl over volume solution dalam unit DMQ. Remember DMQ mesti stress, kena tulis itu. Jadi kita ada tak mole dengan volume? Ada tak? Tak ada kan? Nak bubuh direct tak ada. Tak ada. Mole tak ada. Volume pun tak ada. Yang kita ada 40% weight per weight ni. Macam mana ni? 40% dengan nilai density ni nak buat macam mana? Okay. Jadi kita kena nak cari mole apa semua tu kita kena ada. The mole tak ada kita kena ada lah mass kan. Mass HCl. Macam mana kita nak dapat ni? Jadi kita kena buat assumption. Kamu kena buat assumption. Daripada persen tadi, tu yang tadi saya kata tadi persen tu kita boleh assume macam mana. Daripada persen tu, 40% tu, okay. Kita kata, let's say kita punya solution kita 100 gram. Nak mudah pengiraan. Mass solution 100 gram. Maksudnya 100% 100 gram. Kan 100% solution tu 100% 100 gram. So let's say mass solution kita 100 gram. Mass solution kita 100 gram. Jadi berapa mass untuk HCl? 40 gram lah. 40 gram.
mass water 60 gram. Nah, kita buat that much of peratus, that much of gram. Senang pengiraan. Kita assume mass solution kita 100 gram iaitu 100% 100 gram. Kalau 40%, 40 gram. 60%, 60 gram. Nah, faham Ini kita kena, jadi kita punya pengiraan kita based on kita punya assumption ni. Kita dah ada mass HCl banyak ni, water banyak ni, mass solution kita macam ni. Jadi semua pengiraan kita based on yang kita buat assumption ni. Jangan dah ambil mass lain dah. More based on this proportion yang kita buat ni. Okay, jadi kalau kita nak cari mole kan, HCl nak cari mole. So berdasarkan mass HCl yang 40 gram. So 40 mass penimol adalah mass over molar mass. Iaitu untuk HCl 36.5 lah. Nilai AR tu you jumlahkan 35.5 plus 1, 36.5. Dapat berapa mol. Okay. Lepas tu kita nak pula volume solution. Mol dah ada Jadi volume solution pula daripada mass solution ni lah. Dengan nilai density tu. Daripada formula tu kan density adalah mass over volume. Density solution, mass solution. Density solution. Saya dah skip dah ni Density solution adalah mass solution over volume solution. Kan? Jadi kalau volume solution yang ni, tak cari ni volume solution. Mass solution over nilai density. Mass solution 100 gram over nilai density 1.03. So dapat volume solution dalam cm cube lah. Unit density ni gram per cm cube. So cm cube lah. Yang tukar ke dalam dm cube sebab kita nak masuk sini dalam dm cube. So you pun dah tukar dah volume solution dalam dm cube, masuk sini dapatlah molarity. Unit dia m besar ataupun mol per dm cube. Boleh? Jadi di sini kita menggunakan density mencari volume solution berdasarkan andaian kita, mass solution kita 100 gram. Berdasarkan percentage tu. Kita kata 100% tu 100 gram. Jadi kalau 40%, 40 gram. 40 gram HCl. Sebab HCl kandungan ni 40%, jadi maksudnya 40 gram, 60 gram air dalam tu. Macam tu senang. Senang calculation lah. Sebenarnya assumption you buat ni boleh macam-macam pun. You nak kata dia ada 1000 gram pun boleh. Tapi ini mesti 400 lah. 400 dengan 600. Jadi mol dia tu jadi berganda lah. Tapi dia punya berkadaran dia tu macam somehow jawapan ni sama je kan. Gandaan dia naik ganda lah. Jadi kalau nak mudah kita buat 100% 100 gram. Senang. Mass solution 100 gram. Jadi mass solute dengan solvent tu ikut berapa peratus kandungan itu macam tu. Okey, contoh yang ini, okey, yang ni tak ada kan. Cuba you all buat calculation tengok. Yang diberi dalam homework ni, kita try. You all ada masa lagi beberapa minit lah. Marilah kita buat tengok, boleh faham tak? Kelas lain semua saya buat lah. So 1 jam pun kita try. Sebenarnya sepatutnya boleh masuk sikit chemical equation. Tapi you all macam tak. Oh, kita ada lagi 2 jam kan hari Khamis. Okey. Okay, kita buat ini dulu lah, tak apa. Okay, diberi ini soalan tak ada ni, maksudnya saya buat ringkas je kat sini. Diberi, kita ada satu solution, 25% weight per weight HCl. HCl solution ni 25% weight per weight with density of solution dia 1.23 gram per mil. Gram per mil ke gram per cm cube sama saja. So cari mole fraction. Mole fraction dulu. Okay, katakan mole fraction. Mole fraction, ingat formula dia macam mana? Dia tanya ni mole fraction of HCl. Jadi tentulah mole fraction of HCl adalah mole HCl over total mole lah. Mole HCl and mole water lah. Ini aqueous solution. Formula dia. Tulis formula walaupun kamu tak tahu apa benda, tulis formula sekurang-kurangnya. Okey, kita ada tadi ni 35% weight per weight ni kita punya assumption kita. Okey, saya tak tulis assumption dia kat sini lah. Let mass solution berapa? Ingat dalam percentage ya, kita terus buat assumption. Let mass solution solution keseluruhan
Mass solution dia adalah 100 gram. Jadi mass HCl adalah 25 gram. Dan mass water adalah 75 7, 8, 9, 10 kan? 75 gram. Ni kamu punya assumption. Lead ni. Lead mass solution 100 gram. Mass Cl adalah 25 gram. Dan mass water adalah 75 gram. Jadi kalau nak buat mole fraction, berdasarkan mass-mass ni lah. Kena cari mole satu-satu dulu. Jadi mole HCl adalah 25 divide by mass dia 25 tadi, divide by molar mass dia 36.5, right? So, berapa mole dia? Tulis kat sini lah. Tulis berapa mole. Mole, N tu mole mole H2O adalah berapa mass dia? 0.685. Sekejap. Okay. Berapa? Tekan kalkulator kan. Untuk HCl berapa? 685. 0.685. Okey. Kira ambil 3 titik puluhan atau 4 titik puluhan lah. Ambil lebih titik puluhan. Sebab ni dalam pengiraan kita lebihkan angka berti ataupun titik puluhan tu kita lebihkan. Untuk water 75 divide by 18. 4.167. Berapa? 4. 4.167. 167 mol. Okey. So nanti mole fraction lah ni sambung daripada atas HCl 0.685 divide by HCl 0.685 plus mole of water 4.167. So dapatlah berapa? Boleh? Boleh kan? Tak ada unit mole fraction. Kamu jumlahkan lah. Boleh kan? Okey, molarity pula. Okey, molarity formula dia tulis formula mesti tulis. Molarity HCl solution adalah mole HCl, mole solute tu. Bukan mole solution, mole solute. Mole tu mole solute. Solution tak ada mole mole solute tu. Berapa mass solute tu. Mole HCl over volume solution, mesti kena letak volume ni dm cube. Dia mole per dm cube. Tulis tu, kalau tak boleh tak dapat markah. So mole HCl kita dah ada kira dah kat atas. Adalah bercampur-campur pen saya ni lah. Pasyok. 0.685 divide by volume solution. Ada ke? Belum nak kena cari volume solution pula. Dia nak masuk tulis kat sini. Saya kena tulis kat bawah ni lah. So volume solution daripada nilai density dan mass solution kita ada kat sini. Boleh tak saya tulis kat sini volume solution je? Volume solution adalah mass solution tu 100 divide by nilai density 1.23. So you dapat density adalah mass over volume. So volume adalah mass over density. 81.30. Okey, 81.30 cm cube. 301 macam tu lah kan. Okey, cm cube bahagi dengan 1000 0.0813. Boleh lah. 0.0813 boleh. Ini tak payah ambil sebenarnya. Tak apa. Tak apalah.
0.0813 dm cube. Okay, itu volume solution. Jadi kita masuk kat sini lah. 0.0813. 0.685 bahagi 0.0813. So dapatlah nilai molarity 8.43. 43 molar. Dia kan masa you buat pengiraan tu you lebihkan angka bererti. You lebihkan angka bererti dia nah, lebihkan. Tapi bila jawapan akhir kat sini kita buat 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Macam tu. Dalam pengiraan ni tak apa, you sebanyak-banyak you nak buat 4 titik perpuluhan ke, angka bererti dia 4 angka bererti ke. Tapi di akhir ni nanti kena 2 titik perpuluhan je. Macam tu. Okay? So semua boleh ikut tak? Boleh ikut nak? Boleh. Okay. Okay, molality pula. Alamak, molality dia ada langgar kawasan lah. Volume ni. Ini tadi sampai sini Pakai So kali molality. Molality tahun ni lah. Saya buat tahun ni lah. Boleh lah. Molality of HCl solution adalah mole solute yang tadi juga 0.685 over mass solvent dalam kilogram. Mass air dalam kilogram. Ni kita ada dah. Mass air kita ada 75. Dalam kilogram dia adalah 0.075 lah kan. So formula dia, kena tulis juga formula dia. Molality of HCl solution adalah mole HCl over mass air dalam kilogram. Dia mole per kilogram. Ingat molar lah. Ingat molar, mole per kilogram. Kilogram air, solvent. Jadi mole 0.685 divide by mass air 75 gram tukar dalam kilogram bahagi 1000, 1, 2, 3, 0.075. So dapat berapa jawapan dia? Tak muat. 0.685 bahagi 0.075. 9.13333. 9.13 je lah, 2 titik perlahan. 9.13 M kecil. Boleh? Jadi saya tunjuk satu ni, you all nanti tutorial buatlah sendirilah. Siapkan. Ni tadi molarity, mole fraction tadi kamu cari ni berapa, molarity dekat sini berapa. Tutorial banyak soalan ni kaitan molarity, percent, weight per weight. Dengan ada nilai density, kamu cari lah. Tutorial buat. Okay. Ada. Ya, Masa Hafid. Nak tanya. Kan kemarin kan saya tanya yang pasal mass solution kan. Lepas tu ada saya tengok kat Miss Wong tu. Mass solution dia buat assume tu dia buat 1000 gram. Sebab tu you buat 1000 lah. Dia kena tengok dia punya assumption dia. Dia kena Bukan. Mass solvent dia buat 1000 gram. Lepas tu kalau mass solution dia buat 100 gram. Kenapa beza dua tu? Dia kena tengok soalan dia. Dia mungkin dia ambil proportion dia macam mana. Selalunya yang kalau kita nasihatkan pelajar, dia kena careful. Dia mungkin cerita benda lain ke apa benda tu. Selalunya kamu tengok kalau tu percentage macam ni, persen kan? Kalau 25%, kita kata 25 gram. Adakah dia bercakap tentang volume ke? Dia bercakap tentang mass ke? Macam mana? Dalam sini saya cakap mass solution 100 gram. Soalan kamu tu nanti saya tengok balik. Tapi saya nampak tu yang you buat persen tu kan. You nak kata persen solute tu let's say sini 25 gram. Tapi solution kamu kata 1000 gram. Tak boleh lah.
Dia proportion dia tu, kalau you kena kata solution kamu 100 gram, jadi HCl tu mestilah 25 gram. Total dia nanti dia jadi 100 lah. Mass HCl 25 gram, mass water 75 gram menjadikan dia 100. Faham tak? Itu proportion dia. 25% HCl, 75% air. 100%. Ingat, kalau percentage ni ingat, kalau nampak 25% maksudnya 25 gram, senang. Iaitu you buat assumption you, mass solution 100 gram. Mass solution you 100 gram. 100% 100 gram. Jadi 25% 25 gram. Jadi another 75% tu, iaitu 75 gram for water. Senang macam tu. Bila kalau you buat dia 25 gram, the other one total 1000 gram, jadi tak jadilah 25%. Faham tak? Macam mana? Kita tengok balik. Saya memang tak tengok apa you buat balik tu macam mana. Nah. Okay, kejap. Okay. Okay, nanti, ni ada soalan pasir pun you boleh try. Masa dah habis dah you all. Ni. Ini saya ada tunjukkan macam mana kita nak prepare solution lah. Saya nak habiskan ni kejap sikit. You ada kelas kan sekali kan? Ada kelas lah. Kamu bacalah ni seterusnya. Prepare solution, dia ada dilution, dia guna formula M1V1, M2V2, apa itu baru stoichiometric calculation. Ini pun banyak juga student ada masalah ni, dilution ni. Kamu baca dulu. Sekarang ni boleh buat tutorial dah yang unit concentration tu, maksudnya sampai soalan number 7 ke tak silap. 1.3 tu. 1.2 sekejap. Saya dah bagi jawapan akhir dah kan. Kamu cuba buat dulu Ini dalam 1.2. 1.2. 1.2 tu kira you boleh siapkan dah. Tolong buatkan tutorial, hantar masuk dalam GC. Kalau saya tengok sini 1.1, siapa tak buat? 1.1 belum hantar Luqman, Firdaus, Tarik. Tarik ada lagi Tarik? Tarik tak ada juga? Macam mana dia belajar? Tak ada. Tak ada lah. Kamu kena, sebab saya tak nampak you all nak ni. Entah belajar ke tak belajar ke tak tahu. Nanti periksa je terusnya. Kena sendiri-sendiri lah Kalau ada masalah, you can WhatsApp me You buat je. Anytime saya kalau ada masa saya akan layan. Saya akan tolong jawab. Saya tolong buat bagi. As long as you rajin je. You rajin, you akan dapat. Kalau tak rajin, tak ada lah. Saya dah tak boleh nak tengok betul-betul je semua on your own. Tak tahu kok mak kamu tolong tengokkan, tolong jaga.